Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sudah lihat kan gambar-gambar kawan saya tadi? Video kami pada kali ini akan menerangkan tentang peranan-peranan kerajaan dalam menyelesaikan beberapa isu yang berlaku di Malaysia. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita lihat scene yang pertama yang bertajukkan antara peruntukan swasta dengan peruntukan kerajaan yang diwakili oleh Syahid dan Fatih mempersembahkan. Oi, Syahid, aku nak tanya. Apa dia Fitrah? Sektor swasta selalu berikan peruntukan yang macam mana ya? Sektor swasta ini merupakan antara sektor yang terpenting dalam negara kita. Peruntukan sektor swasta sangat tinggi terutama dalam sektor perniagaan seperti ekspor dan juga import. Namun tidak lupa juga golongan PMKS. Golongan PMKS merupakan golongan peniaga mikro, kecil dan sederhana yang banyak membantu meningkatkan ekonomi negara. Habis tu peruntukan awam pula macam mana? Peruntukan awam lebih kepada peruntukan kerajaan kepada masyarakat tanpa mengira agama dan bangsa. Peruntukan ni diberikan bagi menjamin kesejahteraan masyarakat. Syahid, bagaimana sektor swasta dapat dikembangkan? Semestinya, sudah menjadi tanggungjawab pihak berwajib seperti kerajaan untuk membuat pelaburan yang lebih ke atas sektor swasta supaya sektor swasta negara kita dapat diperlihatkan di mata dunia. Persoalannya, kerajaan pula macam mana cara mereka memperuntukkan agihan kepada rakyat. Pihak kerajaan memperuntukkan agihan kepada masyarakat melalui bantuan-bantuan yang telah dirancang. Antara bantuan yang diberikan adalah BRIM, bantuan perniagaan, bantuan kewangan kepada warga emas dan pelbagai lagi bantuan yang diberikan. Fokus utama bantuan ini adalah bantuan BRIM. Bantuan ini telah memberikan impak positif kepada masyarakat dan ekonomi. Antaranya dapat mengurangkan kos sara hidup, dapat meningkatkan tahap kesihatan rakyat dan dapat kurangkan kadar kemiskinan. Oh begitu rupanya Fitrah. Masing-masing mempunyai peranan yang sangat penting untuk pembangunan negara kan? Maka tidak wajarlah untuk kita mempertikaikan antara satu sama lain. Betul tu Syahid. Macam mana guys? Faham tak antara peruntukan swasta dengan peruntukan kerajaan? Pada scene yang kedua pula, iaitu antara Zahid dengan Pravina, mereka ingin membuat sedikit perbincangan tentang pilihan raya umum dengan sistem pengurusan kesihatan COVID-19. Next! Hai Zahid, apa khabar awak hari ni? Hai Pravina, saya baik-baik sahaja. Bagaimana pula dengan awak? Khabar baik. Zahid, marilah kita berbincang tentang peranan kerajaan dalam pilihan raya umum dan perkembangan isu politik semasa. Di sini, saya ada beberapa soalan untuk tanyakan pada Zahid. Boleh saya tanyakan soalannya? Boleh, silalah bertanya, saya sudi menjawab. Baiklah, soalan pertama saya adalah sistem apakah yang digunakan di Malaysia dalam mentadbir negara? Malaysia mengamalkan demokrasi berparlimen di samping mengekalkan sistem raja berperlembagaan. Sejak tahun 1957, Malaysia mengekalkan sistem politik pelbagai parti yang mana parti politik yang memperoleh majoriti kursi di Dewan Raya atau Dewan Undangan Negeri boleh menubuhkan kerajaan persekutuan atau negeri. Ini bermakna calon-calon yang memperoleh majoriti akan diisytiharkan sebagai pemenang di bahagian pilihan raya yang berkenaan. Oh, begitu. Bagaimana pula peranan kerajaan dalam pilihan raya umum dapat diperlihatkan? Peranan kerajaan dalam pilihan raya umum adalah dapat diperlihatkan apabila kerajaan mewujudkan sebuah bidang kuasa yang mengawal dan menguruskan kerja-kerja pilihan raya iaitu dengan menubuhkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR ditubuhkan pada 4 September 1957 mengikut Perlembagaan Perkara 114 Perlembagaan Persekutuan. Apakah pula fungsi Suruhanjaya Pilihan Raya? Baiklah, fungsi Suruhanjaya Pilihan Raya adalah yang pertama untuk membuat kajian dan persempadanan semula bahagian pilihan raya Parlimen dan Negeri tidak kurang 8 tahun dari tarikh persempadanan semula yang terdahulu. Kedua adalah untuk menjalankan urusan pendaftaran pemilihan dan semakan daftar pemilih. Dan yang ketiga adalah menjalankan pilihan raya umum untuk Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri.
Soalan yang terakhir, apakah pandangan Zahid terhadap perkembangan isu politik semasa? Bagi saya, politik sekarang tidak stabil seperti dahulu. Walaupun keadaan politik pada masa sekarang tidak stabil dengan sepenuhnya, tetapi masyarakat masih lagi dapat hidup dalam keadaan aman dan tenteram. Meskipun mempunyai pelbagai isu seperti pergolakan antara kerajaan, terutamanya ketika negara dilanda penyakit virus COVID-19. Rakyat Malaysia seharusnya memberi kerjasama dan sokongan terhadap kerajaan supaya kestabilan politik semakin tercapai. Tanpa kerajaan yang mentadbir negara, sudah tentu kedudukan Malaysia tidak setahap ini. Ya, saya setuju dengan pernyataan Zahid. Sejak penularan wabak COVID-19, berlakunya isu politik dalam pentadbiran kerajaan. Sebagai contohnya, pilihan raya negeri Sabah yang diadakan selepas Peringkat Kawalan Pertama menyebabkan kes COVID-19 semakin meningkat. Baiklah, COVID-19 ini juga dikenali sebagai coronavirus. Bagi pendapat Pravina, apakah yang dimaksudkan dengan coronavirus? Coronavirus adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Terdapat beberapa jenis coronavirus seperti Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus dan Middle East Respiratory Syndrome related coronavirus. Coronavirus terbaru yang ditemui di China adalah coronavirus 2019 iaitu COVID-19. Baiklah, apakah peranan kerajaan Malaysia dalam sistem kesihatan dan pengurusan COVID-19? Peranan kerajaan dalam sistem kesihatan dan pengurusan COVID-19 dapat diperlihatkan melalui tindakan-tindakan yang dilakukannya. Antara tindakan yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia bagi membantu memutuskan rantaian penularan COVID-19 adalah mengawal kawalan sempadan dan pintu masuk antarabangsa dengan ketat bagi memastikan negara dapat dilindung daripada pelbagai varian virus. Oh, begitu. Pada pendapat Pravina, apakah pula kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi? Kebanyakan sektor ekonomi dan pekerjaan telah terjejas akibat pandemik COVID-19 yang menular ke arah seluruh dunia. Didapati bahawa sebanyak 190,000 usahawan wanita yang kebanyakannya terbabit dalam perniagaan mikro dan sektor perkhidmatan telah terjejas disebabkan pandemik COVID-19. Oleh itu, semasa wabak COVID-19 bermula, terdapat syarikat yang berdepan tempoh sukar sehingga menjejaskan pembayaran gaji dan perkara yang paling menakutkan adalah ramai pekerja telah diberhentikan khidmat secara serta-merta. Baiklah, sampai sini sahaja perkongsian kita. Saya harap kita dapat manfaatkan atas setiap perkongsian. Terima kasih atas perkongsian Pravina. Terima kasih juga. Scene yang terakhir merupakan tajuk Kawalan Harga Barang dengan Pelaksanaan Fiskal Federal di Malaysia. Sazlin dan Aifa merupakan teman rakan sekerja. Mereka secara kebetulan berjumpa di kaki jalan ketika ingin membeli belah. Hai Stay tuned guys. Hai Aifa. Oh ya, kau ada tengok tak dalam media sosial semalam ramai protes dan marah-marah cakap harga barang naik lagi. Sahih ke tidak berita tu ya? Iya betul lah tu. Disebabkan pandemik yang berlaku hari itu menyebabkan ramai tidak dapat pulang ke kampung dan beraya bersama-sama. Jadi disebabkan itu tahun ini rakyat Malaysia telah diberi kebebasan untuk beraya dan telah bebas daripada PKP menyebabkan sambutan raya pada tahun ini lebih meriah. Disebabkan itu, harga barang naik mendadak menjadi mahal disebabkan permintaan yang tinggi terhadap barang-barang tersebut terutamanya bahan-bahan utama bagi sambutan perayaan seperti daging ayam, santan dan sebagainya. Begitu, tetapi bukankah bila perkara sebegini berlaku terdapat peniaga-peniaga menaikkan harga barang secara sengaja? Disebabkan hal ini sudah biasa berlaku terutamanya semasa perayaan, maka kerajaan telah memperkenalkan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP di mana semua industri perlulah berdaftar dengan skim ini agar harga barang yang ditawarkan penjual kepada pembeli adalah mengikut ketetapan yang ditentukan kerajaan. Dengan ini, kenaikan harga barang yang naik masih berada dalam kawalan. Baru sekarang saya mengerti mengapa walaupun harga barang naik permintaannya masih lagi tinggi. Selain itu, Aifa, baru-baru ini aku melihat bajet 2022. Banyak sekali bantuan yang disediakan kerajaan kepada kita. Tambahan pula tema bagi bajet kali ini ialah Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera dengan matlamat utamanya ialah ke arah fasa pemulihan pandemik. Iya betul tu, juga Adi menonton pembentangan bajet tersebut. Tetapi, apakah peranan yang dilakukan kerajaan dalam bajet 2022 tersebut?
Antaranya kerajaan ada menubuhkan kumpulan wang amanah negara yang mana dana dari kumpulan tersebut digunakan untuk membiayai vaksin COVID-19, BKM, bantuan keluarga Malaysia yang diberikan kepada semua keluarga di Malaysia yang terjejas disebabkan pandemik serta Yayasan Keluarga Malaysia yang mana dapat menampung perbelanjaan rakyat. Begitu, banyaknya bantuan yang dihulurkan kerajaan kepada kita Aifa. Ia betul tu Lin, saya berasa sangat tersentuh dengan keprihatinan yang diberikan kerajaan terhadap kita Lin. Ya betul tu, kini, saya sudah faham peranan kerajaan terhadap kita. Jika begitu, saya gerak dulu ya ada kerja yang belum diselesaikan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menerusi usaha kerajaan dalam menyelesaikan beberapa masalah yang dihadapi, kita dapat lihat bahawa kerajaan telah mencuba sedaya upaya dalam menaikkan nama negara daripada pelbagai sektor seperti sektor ekonomi, sektor pendidikan maupun sektor sosial. Oleh itu, saya mewakili daripada kumpulan saya sangat berterima kasih kepada pihak kerajaan. Tanpa kerajaan, Malaysia tidak akan berada pada kedudukan yang sekarang.